Cikgu Fikriah atau boleh juga panggil Cikgu Fik. Okey, untuk hari ini Cikgu akan mengajar anda Sains Tahun 5 KSSR Semakan. Okey, untuk hari ini kita hanya akan berkenalan ringkas dengan topik Tahun 5 dan seterusnya kita akan mempelajari sedikit tentang kemahiran proses sains. Jom kita mulakan. Untuk tahun 5 ini ada beberapa topik yang kita akan belajar. Antaranya ialah unit 1 kemahiran saintifik yang kita akan pelajari dengan ringkas hari ini. Okey, seterusnya unit 2 manusia, unit 3 haiwan, unit 4 tumbuh-tumbuhan, unit 5 elektrik, unit 6 haba, unit 7 ialah pengaratan, unit 8 jirim, unit 9 fasa bulan dan juga buruj, unit 10 mesin. Untuk pengetahuan anda, ada beberapa topik yang diambil daripada tahun 6 pada tahun ini. So, anda akan belajar topik yang sama dengan tahun 6, 2021 dan dimasukkan ke dalam tahun 5, 2021. Okey, so hari ini kita hanya akan belajar satu saja iaitu kemahiran saintifik. Okey, untuk pengetahuan anda, kemahiran saintifik mempunyai dua bahagian yang besar, iaitu yang pertama kemahiran proses sains yang dimasukkan ke dalam silibus tahun 5 KSSR Semakan dan kedua ialah kemahiran manipulatif. Sebelum ini, kedua-dua kemahiran ni anda perlu kuasai, tapi untuk tahun 5 KSSR Semakan baharu, okey, anda hanya perlu mempelajari dengan lebih detail atau lebih terperinci mengenai kemahiran proses sains sahaja. Okey, ada 12 kesemuanya. Kita akan sentuh sedikit ringkas saja hari ini. Okey, yang pertama sekali ialah mengeksperimen. Mengeksperimen ini ialah langkah-langkah bagaimana kita akan buat satu eksperimen. Contohnya bagaimana kita membuat hipotesis, kemudian bagaimana kita mencari bahan, kemudian mencari masalah, bagaimana kita merekod data dan sebagainya. Membuat hipotesis pula ialah membuat tanggapan awal ataupun apakah yang ingin kita lihat sepanjang eksperimen itu. Okey, seterusnya mendefinisi secara operasi. Seterusnya mentafsir data. Mentafsir data, contohnya anda diberikan jadual dan anda diminta untuk mentafsirkan apakah yang diberikan dalam jadual itu. Memerhati, kita akan gunakan diri kita. Cikgu akan terangkan lebih terperinci lepas ni. Mengelas, kita akan membuat perbandingan dan juga persamaan bagi sesuatu objek yang diberikan. Okey, seterusnya membuat inference. Okey, cikgu akan terangkan lebih lanjut lepas ni. Inference ialah menjadikan sebab. Okey, meramal, contohnya meramal kita lihat awan di luar gelap. So kita akan ramalkan, mungkin akan hujan. Tapi lepas sejam tak hujan-hujan. Itu adalah ramalan. So semuanya ramalan belaka. Okey, berkomunikasi. Berkomunikasi bukan hanya bercakap. Okey, komunikasi dia ada banyak. So komunikasi antaranya macam cikgu awak nak bagi jadual. Okey, takkan cikgu awak tiap-tiap hari nak masuk kelas. Okey, Isnin yang BMBI. Selasa, okey, matematik, English. Contohnya lah kan. So bagaimana cikgu awak nak sampaikan pada awak tanpa perlu bercakap, cikgu awak akan buatkan jadual waktu dan letakkan dalam kelas. Alright, seterusnya menggunakan perhubungan ruang dan masa. Contohnya awak tengok lilin tu dalam masa sejam, dia akan pendek. Okey, contoh. So itu ialah menggunakan perhubungan ruang dan masa. Mengukur dan menggunakan nombor. Contohnya anda menggunakan jam, menggunakan pembaris untuk mengukur dan melihat nombor-nombornya. Itu adalah kemahiran proses sains juga. Dan akhir sekali mengawal pemboleh ubah. Mengawal pemboleh ubah ni sebenarnya sangat penting. Dia ada 3 pemboleh ubah yang kita memang titik beratkan. Yang pertama, pemboleh ubah bergerak balas. Kedua, pemboleh ubah manipulasi. Dan terakhir sekali, pemboleh ubah yang dimalarkan, iaitu pemboleh ubah yang kita tidak akan ubah. Itu biasa kita akan gunakan semasa membuat eksperimen supaya eksperimen kita itu akan mendapat hasil yang jitu atau hasil yang tepat tanpa berlaku berat sebelah. Yang pertama ialah mengelas, iaitu membanding atau mengenal pasti persamaan dan perbezaan berdasarkan ciri sepunya. Okey, untuk kemahiran proses sains ini, cikgu akan berikan satu contoh, iaitu
Kelaskan objek yang berikut berdasarkan ciri-ciri yang dikenal pasti. Okey, anda diberikan 6 objek. So, bagaimana kita nak mengelas alat-alat tersebut? Okey, paling senang. Nak fikir dulu. Okey, cikgu bagi 2 saat. 1, 2. Okey, dah habis masa. Okey, untuk soalan ini, paling senang kita tengok di manakah barang-barang tersebut kita gunakan. Okey, so alat tulis kita boleh kelaskan kepada dua, iaitu alat tulis dan juga alat yang digunakan di dapur. Okey, alat tulis iaitu pensel, puncher dan juga stapler. Kemudian alat di dapur iaitu pemanas air, senduk dan juga sarung tangan untuk masak. Okey. Seterusnya ialah memerhati, iaitu menggunakan semua deria untuk membuat pemerhatian dan upaya menerangkan kembali. Okey, so dekat sini cikgu akan berikan soalan kepada anda dan deria yang kita gunakan ialah lebih kepada deria penglihatan. Okey, rajah di bawah menunjukkan bilangan penyu yang mendarat di perairan negeri M dalam tempoh 6 tahun. Okey, kita perhatikan soalan yang pertama. Berdasarkan rajah di atas, apakah pemerhatian kamu? So, kita lihat pada catapalan yang diberikan. Okey, bilangan penyu yang mendarat di perairan negeri M daripada tahun 2013 hingga 2018. Okey, nak fikir dulu? Okey, cikgu bagi 2 saat. 1, 2. Okey, dah habis masa. Okey, untuk soalan ini anda perhatikan bilangan penyu yang mendarat pada tahun 2013 berkurang sehingga 2016 dan kembali bertambah pada tahun 2017 hinggalah 2018. Okey, itu anda boleh berikan pemerhatian dari segi itu. Ataupun anda nak buat pemerhatian seperti cikgu saya nak kata bilangan penyu paling tinggi pada tahun 2013 boleh berbanding tahun yang lain? Boleh. Ataupun anda nak kata bilangan penyu paling rendah mendarat ialah pada tahun 2015 dan 2016. Boleh juga. Tak ada masalah sebenarnya. Okey, faham? Akhiran proses yang terakhir untuk hari ini ialah membuat inference, iaitu menyatakan kesimpulan awal atau penerangannya munasabah bagi sesuatu pemerhatian. Atau paling senang dikatakan minta anda beri sebab kenapa anda menyatakan hipotesis atau anda menyatakan pemerhatian anda di atas. Okey, contohnya soalan ini ialah berikan inference yang sesuai bagi situasi yang berikut. Kayu balak yang besar terapung di atas permukaan air. Kenapa? Okey, anda perhatikan kayu balak yang besar terapung di atas permukaan air. So, apakah inference dia? Okey, 2 saat ni sekarang. 1, 2, masa dah tamat. Okey, kayu balak kurang tumpat sebenarnya berbanding dengan air. Itu yang menyebabkan dia terapung di atas permukaan air. Ini menunjukkan air lebih tumpat berbanding dengan daripada kayu balak. Okey, itu adalah sebab atau inference kenapa kayu balak yang besar terapung di atas air. Okey? Alright, soalan yang kedua. Kadar pernafasan menjadi lebih tinggi selepas bersenam. Kita lari, huhah, kan? Kenapa? Selepas bersenam, kadar pernafasan jadi lebih tinggi. Kenapa? 1, 2 saat. Okey, dah habis. Alright, masa. Okey, kenapa? Kerana badan kita memerlukan lebih oksigen selepas bersenam. Maka badan kita pun akan menghasilkan lebih banyak oksigen kerana badan kita memberikan isyarat, otak kita mengisyarat kepada jantung supaya menghasilkan lebih oksigen kerana badan kita memerlukan lebih oksigen selepas bersenam. Okey. Okey, tamatlah sudah kelas cikgu bersama awak. Okey, semoga anda dapat sesuatu daripada hari ini. Cikgu minta maaf jika cikgu ada kekurangan. Mungkin ada yang awak tak faham, boleh PM cikgu, boleh WhatsApp cikgu lepas ni. Okey, untuk makluman anda, cikgu akan membuat Google Meet sebulan sekali bergantung pada penyertaan. Okey, seterusnya cikgu akan praktikan seperti menggunakan Google Form, buku teks dan buku aktiviti sebab awak dah beli. Okey, cikgu akan bagi masa sampai minggu depan. Sampai semua dah dapat buku teks, buku aktiviti, baru cikgu akan bagi melalui buku teks dan buku aktiviti. Sementara tu, cikgu akan beri latihan melalui Google Form. Terima kasih kerana sudi menghadiri kelas cikgu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.